ولا تعصب وتمن بالخير يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا عليم يا عليم يا عليم والدين نستعين اللهم ربنا رب زدنا علما اللهم ربنا اهدنا صراط المستقيم. Usul tafsir. Ayat yang kita nak baca usul tafsirnya adalah surah Al-Zumar. Surah Al-Zumar. Ayat kita bacanya surah Al-Zumar. Itu muka surah 457. Jadi yang saya sudah tafsir, awak sudah faham adalah mukhlisin. Ada apa yang tak bilang dia? Mukhlisin. Yaitu ayat yang kedua. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan kepada kamu Muhammad sekarang ini kepada kamu manusia kitab Quran bil haqq. Saya ulang balik. Bil haqq yaitu dengan kebenaran. Kebenarannya maksud apa? Yaitu kebenaran bahawasanya Allah Ta'ala itulah Tuhan yang mencipta kita. Nak zahirkan yaitu nak suruh kita kenal Allah Ta'ala Tuhan kita. Bil haqq dengan kebenaran, maksud kebenaran adalah Allah Tuhan kita. Sebab lama ya kita cakap kebenaran ini dan Tuhan. Dalam bahasanya ialah kebenaran maknanya satu lagi ialah kebenaran ini ialah kebenaran ialah menzahirkan kebenaran. Bahasa Arabnya li'izharil haqq, untuk zahirkan kebenaran. Hak itu ialah Allah Ta'ala pencipta. Maka maknanya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq, sesungguhnya kami utuskan turunkan kepada kamu Muhammad kitab Quran untuk kenal aku Tuhan kamu, untuk kenal dia. Oleh sebab itu fa'budillah. Fa'bud tu maka hendaklah kamu sembah. Maksud dia sembah, ibadat, puja, berzikir, berdoa, beritikaf, memulakan kerja dan sebagainya. Mukhlishan lahu din, tulus ikhlas kepada dia saja. Adil itu makna adilnya lah agama pada, ibadat pada, doa pada, cara hidup pada, hari pembalasan pada. Tetapi ayat di sini oleh kerana fa'budillah, maka adil itu rujuk kepada ibadat. Oleh kerana sembah, maka dia itu jadi sembahan ataupun ibadat. Maka beribadatlah kamu kepada Allah, tulus ikhlas kepada dia saja ibadat kamu. Beza dengan surah Ghafir, surah yang belum lepas padanya. 4-5 surat, 5 surat, 5 helai selepas surah Zumar ialah surah Ghafir, Ghafir. Iaitu ayatnya ialah ayat ke-14. Kata ayat hampir sama, tapi dari segi suaranya lain. Yaitu Wad'ullah mukhlisin lahu din. Maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Wad'u ini doa. Wad'u makna doa. Wad'u makna berdoa lah kamu. Muka surat 468. Maka hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Yang tadi ialah fa'budillah.
Dia tadi fa'budillah. Yang ni pula fa'du'um. Mari daripada perkataan ud'um. Atau sini makna dia fa'du'ullah. Hendaklah kamu berdoa kepada Allah. Mukhlishina lahuddin. Tulus ikhlas kepada dia saja. Ad-din ini doa. Ad-din ini doa. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu tidak suka. Maksud ayat ini ialah doa ni banyak seperti doa oleh Rasul. Baik, balik pada ayat yang kita baca lagi ni ialah ala lillahi dinul khalis. Ini Allah dah ketahuilah. Ketahuilah ni public announcement. Ketahuilah lillahi dinul khalis. Milik Allah lah agama yang lurus, yang tulen, yang mampan, yang tepat, yang betul. Bermakna agama yang bukan original tu bukan milik Allah. Agama yang campur-campur ada bukan milik Allah. Campur. Campur satu ke, campur dua ke yang selain daripada diajar tu, itu bukan agama dia. Agama dia yang ori dia. Pada Allah ala lillahi dinul khalis, milik Allah lah agama yang lurus. Milik Allah agama yang lurus, yang tulen, yang original, yang tidak ada campur aduk. Jadi yang campur aduk tu ialah agama yang kamu reka. Reka sikit tak masuk agama tu. Pasal milik Tuhan agama. Jadi kalau agama ni milik Allah, rekaan siapa-siapa dia tak terima. Sebab dialah yang nak beli ganjarannya. Allah Ta'ala lah nak beli ganjaran. Jadi kalau Allah Ta'ala yang nak beli ganjaran, awak buat tidak seperti yang dia suruh, itu mana dia nak beli berawak ni? Itu ikhlas, itu makna ikhlas. Misalnya Nabi Adam alaihissalam makan pokok kulti itu kerana nak duduk dalam syurga. Awak tak tahu yang itu, balik muka surah Toha. Toha itu lepas pada surah Al-Kahfi dan Maryam. 20. Surah 20 tu. Surah 20. Ayatnya nanti. Ayatnya adalah muka surat 320. Ayatnya ialah ayat 115. Nak urai makna ikhlas ni, yang saya selalu beritahu kan gini. Orang Hindu tu ikhlas, sudah kuih. Orang Kristian ikhlas, sudah ada gereja. Tak kahwin, sama-sama tak kahwin. Sama-sama ada satu jenis uniform. Dan 3 dalam istiqah. Istiqah tu tak terima kerana kafir. Istiqah tu tak terima kerana buat dalam gereja. Sebab dalam misalnya, apabila syariat, bila Nabi datang, maka syariat yang dulu dibantah, maka syariat Nabi saja dipakai. Karena istiqah ni kena, istiqah mana duduk dalam masjid. Hanya boleh duduk dalam masjid, tak boleh duduk dalam gereja, tak boleh duduk dalam kuih. Maka istiqah tak boleh duduk istiqah atas kubur. Istiqah atas kubur. Istiqah juga maksud bertapa. Maka tak boleh bertapa dalam rumah, dalam gua, dalam atas kubur. Istiqah tu maknanya tapa, bahasa kita. Duduk situ. Tak keluar. Mana istiqah? Hidup boleh pahala, supaya pun boleh pahala. Apa saja baca Quran semua boleh pahala lagi. Hidup boleh pahala lagi. Siapa-siapa yang niat istiqah lagi. Bermakna siapa-siapa yang bertapa tu bukan istiqah yang ditutup. Walaupun ikhlas macam mana pun tak terima. Suluk tapa sama. Suluk tu tapa. Bersuluk.
Betapa. Jadi dalil pada ikhlasnya ialah ni ayatnya. Ayat 115 surah Taha. Walaqad ahidna ila Adam min qablu. Sesungguhnya kami sudah ambil perjanjian dengan Nabi Adam min qablu dulu pada itu. Yaitu perjanjiannya apa? Kamu Adam nak duduk di mana-mana duduk. Nak makan apa benda makan. Nak makan berapa banyak makan. Nak duduk dari surga mana, istana mana duduk. Tu perjanjian. Tapi ibadat tak payah buat. Waya tak payah buat. Doa tak payah. Semua tak payah buat. Duduk enjoy. Free semua. Free semua. Tapi atau perjanjian. Kalau kamu duduklah di mana saja, makanlah apa saja, berapa banyak kamu nak makan, tak ada masalah. Tapi syarat. Jadi jangan lagi. Jangan kamu hampiri ini pokok. Maka kalau kamu tidak menjadi yang pilih ini pokok, kamu akan jadi pelakor. Saya kata gitu ya. Lepas itu janji lagi, Tuhan kata ini. Orang kata kakak. Kalau kita ini. Ini musuh kamu, tapi ya setan. Bermusuh kamu setan. Dia akan keluar kamu dan bini kamu daripada surga. Dia akan keluar supaya kamu dua ini keluar. Ingat. Oke, itu Pak. Biasa. Duduk lagi. Enjoy lagi. Tadi ayatnya, walaupun akhirnya tidak ada min qablu, sesungguhnya kami sudah ambil perjanjian dengan Nabi Adam sebelum pada itu perjanjian. Tak payah buat ibadat, tak payah apa-apa, duduk dari surga aja. Enjoy. Tapi pokok ini jangan kamu hampir pokok. Dan itu satu ekor tu yang Muhammad dah tu. Setan tu, iblis tu, itu dia akan ikhtiar supaya kamu ni dikeluarkan daripada surga. Ingat. Nabi Adam kata okey. Habis kata. Jadi Tuhan berkata, walaupun akhirnya ila Adam minkum, sesungguhnya kami sudah ambil perjanjian dengan Nabi Adam daripada ini, maka dia lupa. Makan juga pokok uji. Dia pergi makan pokok. Pada siap. Kata satu tu ya, pada siap dia lupa. Maka dia lupa. Lupa apa? Uraiannya ialah lupa akan perjanjian dia tu. Semua yang lain terpasti kata. Hampiri pokok, menghampiri juga pokok uji. Bukan menghampiri makan pokok uji. Karena dia lupa. Walau Tuhan pun kata. Mana lupa tu kalau Tuhan tu maha mengetahui, maka dia beritahu. Tak? Dia beritahu. Lupa kenapa tu? Dia tahu dalam hati tu. Dan dalam hati tu, walam tajid lahu azma. Dan aku tidak dapati dalam hati Nabi Adam ini satu kekuatan untuk taat daripada melakukan dosa. Azma ni azza untuk tak buat dosa. Satu azam. Jadi Tuhan kata aku tak dapat dia kesembuhan untuk tak buat dosa. Tak tumbuhan. Tuhan tahu dalam hati kan. Ini hati ni. Lupa dengan siapa? Pasal dia ni pandang mudah ya. Mudah ya dosa ni. Tidak dapat. Tidak ada kesungguhan yang kuat untuk melakukan taat. Itu dia punya intisari Tuhan buat atas hati Adam. Jadi orang kita sekarang ni begini lah. Ini lah. Kita lupa ya. Lepas tu ambil ni. Ambil pasal. Jadi peristiwanya begini. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika. Ingat tu maknanya Tuhan kata ini cerita dia. Dan kamu kena ingat cerita ni. Dengar
Wa idkulna, dan ingatlah. Kulna kami titahkan. Mana ingatlah kita ini. Yaitu kita apa? Kita yang kami titahkan lil malaikat kepada para malaikat. Usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Kita orang yang belajar tafsir ingat kan? Ingat baik-baik. Kalau orang tanya sujud macam mana? Tak tahu. Sujud kau, sujud okok kau, sujud kepala kau. Oleh kerana tak diberitahu, maka saya tak boleh beritahu. Saya tak boleh nak pandai-pandai. Kalau dia sujud betul, boleh tak? Boleh kan? Pasal sujud betul tu, sujud pada Tuhan. Jadi dia kontradik daripada apa yang kita faham. Jadi macam mana sujud, oleh kerana Tuhan tak beritahu, atau awak jadi lagi keliru, maka dia tak beritahu macam mana sujud. Jadi awak pula jangan cuba-cuba nak memandai-mandaikan diri. Untuk dia masalahnya orang yang tak belajar ni akan bertanya dengan kita. Dia nak tanya dah benda-benda yang tak berfaedah ni. Sujud macam mana tak? Dia tanya. Apa tahu tak dah. Kita pula saya tak ajar ni. Maka orang kata dia ni kalau tak bisa dah selesai dia. Satu kelas. Dia pun mula dia dah sujud dia ni. Tu dah. Rekod. Dosa tu. Dosa dah. Jangan kamu awak semua tafsir mereka ada bukti tafsir. Gitu. Sujud macam mana? Tak tahu. Semua dia kata sujud. Sujud aku kepala kau, tak tabik kau apa kau tak tahu. Nah, tidak ada. Pasal apa tak tahu ni? Bila Tuhan tak beritahu, tak penting nak tahu. Pasal apa tak tahu tu? Ni kepala surah. Ini termasuk dalam usul tafsir. Kepala surah Taha ni, cuba tengok kepala surah, ayat 1. Apa dia ada? Apa dia ada tulis? Quran ni, tafsir Quran ni, belajar ni, dia kena gini. Saya belajar dulu begini. Kepala surah. Apa dia? Apa dia ayat pertama? Taha. Apa makna? Tak tahu. Bila ada perkataan macam ni, Taha, Alif Lam Mim, Yasin, Qaf, Nun, Alif Lam Mim, Qaf, Alif Lam Kaf, Ya Ain, Qaf. Semua kali jenis ini, mana ada perkara-perkara dalam surah itu yang kalau siapa-siapa dia tanya, tak boleh cerita. Apa dia? Itulah. Itu ayat tadi. Sujud macam mana? Soal kita. Pasal apa? Pasal di depan tu sudah diberi tanda. Maknanya ada dalam surah ni perkataan ke peristiwa ke yang tak diberitahu secara detail, maka awak jangan cuba nak. Itu satu daripada itu. Ataupun orang tanya awak, berapa orang mereka tu semua sekali ke datang ni? Tak tahu lah. Ya, semua sekali. Tak tahu, pasal Tuhan tak beritahu. Itu dia jawab. Jadi maksud Toha di depan tu ialah perkara-perkara yang sekiranya manusia tanya, awak tak tentu tak jawab. Pasal tidak ada hujung daripada Quran atau hadis menjawab untuk jawab. Macam mereka ni berapa ramai tu. Lepas tu jumpa di surga ni di mana? Atau hadis ke? Dari istana dia ke? Tak tahu ke tak? Jadi tak payah. Usjudu li Adam. Sujudlah kamu kepada Adam. Maka para malaikat bila dengar perintah saja, sifat malaikatnya ialah fasajadu. Terus dia sujud. Mereka sujud. Illa iblis, malaikat iblis. Sebab iblis ni bukan malaikat. Iblis ni jenis jin. Bangsa jin. Ada kita ni jenis bangsa manusia. Kita ni jenis makhluk manusia. Iblis itu ialah makhluk jin. Makhluk manusia ada berbagai bangsa. Maka makhluk jin juga ada berbagai bangsa. Macam kita ni ada boleh putih, boleh hitam, boleh labu, mata straight, mata luar, mata apa, rambut straight, rambut straight, rambut ekar. Jin pun ada juga. Kita ada tarikat tu, tarikat ni.
kucing pada jenis itu. Ada jenis besar pun ada juga. Ada yang pakaian kayu ada juga. Yang panas itu pun ada juga. Siapa dia beritahu? Kucing beritahu dari surah kucing. Tak tahu itu kenapa buka surah kucing pula. Tak ayah tak? Tak cerita ni ada. Nah, baik. Apa? Enggan dia. Kenapa? Enggan. Ayat lain kata istakbara, sombong. Sombong atas perintah Allah. Fakulna ya Adam. Maka habis kita tentang oleh karena sebab itu iblis dihalau dari surga. Oleh sebab itu lepas pada itu Tuhan perintah kepada Nabi Adam. Fakulna kami cerita kepada ya Adam, wahai Adam. Perintah ni pada Nabi Adam. Inna hadha sesungguhnya ini dia setan iblis. Aduul laka adalah musuh tak kamu. Walizaujika dan pasangan kamu. Itu Nabi jawab. Wala yukhrijannahuma minal jannati. Maka mereka janganlah sampai mengeluarkan kamu berdua daripada surga ini. Maknanya setan ini akan cuba ikhtiar supaya saat dikeluarkan kamu daripada surga ini. Akibat daripada itu ajakan dia itu keluar daripada surga itu, pantas kamu akan jadi celaka. Celaka jadi susah. Dan celaka itu susah. Sebab dalam surganya makan tak payah masak. Pasal chef dia ada tak? Chef dia ada tak? Dalam surga tak payah buat. Dalam surga ada rumah. Dalam surga ada pakaian dibeli. Kalau duduk di dunia, innalaka sesungguhnya bagi kamu di dunia di surga ini alla tajua, kamu tidak akan lapar fiha dalam surga, wala ta'ra, dan kamu tidak akan telanjang dalam surga. Pakaian kita siap dulu. 70 helai pakaian sutra, 70 helai, bukan pakai helai 70. Pasal apa 70? Tahu dah. Pasal dia tinggi. Pasal apa tu? Pasal tidak. Betul. Dia pula pakai baju tebal tu jadi sedap lagi. Dia sejuk tapi pakai baju tebal tu sedap lagi. Kita ni biasa pakai lapis kan. Tak sesuai mana. Tapi orang yang duduk di kawasan sejuk, tapi pakai baju banyak lapis tu, pakai sedap. Panas tu satu hal lah. Pasal apa sejuk ni? Pasal dia tak ada matahari. Tapi dia bukan freezing. Kalau tak ada matahari dia betul kan? Dia tidak freezing juga. Karena suhu agak-agak lah. Agak saya ni bukan habis-habis apa dah ni. Sangkaan saya ni agakkan saya ni. Suhunya agak-agak dalam 15 darjah Celsius. Kalau pakai aircon tu suhu 20. Leicester tidur tu 20. Agak-agaknya 15. Karena 15 tu nak pakai baju tebal. Kalau pakai baju tebal tu duduk dalam tu dah. Kalau biasa di negara-negara justru ada pahal. Dan di Australia suhu 17. Pakai baju 2 lapis, 3 lapis. Meningkat lagi. Tapi kalau kita pakai tebal lagi, lampu tak sedap. Okey. Innalaka sebenarnya apa? Wa annaka, dan bahwasanya kamu ini dalam surga ini la tazma'u fiha, kamu tidak akan dahaga dalam surga. Atas sungai ada dalam sana. Wala tadha, dan kamu tidak akan berasa panas duduk dalam surga. Pada matahari tak ada.
matahari lah. Kita ni masalah panas ni, matahari dia ada. Dia matahari dia ada. Bahwa suasana ilahi syaitan maka telah membisik-bisikkan pujuk rayu kepada Nabi Adam itu oleh syaitan. Ngajar keteguh kagumnya pula. Syaitan ni kata, isi Hawa. Maka di Jawa pun makan lah buah kunci. Sini saya tak kata buah kunci. Saya kata pokok kunci. Sebab dia tak boleh tahu kata makan buah tu. Dia tak boleh tahu kata makan pucuk. Akar ubi. Maka kita kata makan pokok lah. Nah. Pasal apa tak boleh tahu buah atau pucuk? Pasal tak penting. Yang kita nak boleh tahu ni langgar tu. Langgar. Point tu. Langgar. Pasal kalau dia cerita pokok apa, pokok dia juga tak menengok dia tak. Tak penting. Jadi tak. Qala ya Adam, maka dia berkata, wahai Adam, hal adulluka ala sajabil khuldi. Suka kamu cerita, kenapa aku keluar daripada surga ni? Iaitu, karena aku tak makan pokok ni, pokok khuldi ni. Maka dengar ni, hal adulluka, suka kamu nak tunjuk kepada kamu, akan pokok ini yang aku dulu tak makan waktu aku nak halal daripada surga. Dia kata. Masa dihalau dia daripada surga tu Nabi Adam tak tunjuk dulu kan. Masa tunjuk tu Nabi Adam dalam bentuk body tak tunjuk dulu kan. Nah, ada hadis. Wa mulkin la tamla, wa mulkin la yabla, dan suatu kerajaan yang tidak akan berubah-ubah. Bermakna kalau kamu duduk dalam surga ni, kamu akan kekal. Pokok ni pokok khuldi. Mana kalau kamu makan, kamu akan kekal dalam surga. Pokok khuldi. Pokok apa? Tak tahu pokok apa ni. Semua orang kata ni pokok khuldi, pokok khuldi. Khuldi tu mana kekal. Semua pokok dalam surga tu kekal lah tau. Semua pokok tu kekal lah tau dalam surga tu. Jadi pokok khuldi, satu jenis pokok. Satu jenis pokok daripada pokok-pokok surga yang kekal. Pokok mana? Tak tahu. Maka bicara ulama. Ulama India kata gandul. Gandul, pasal gandul kan betul-betul makan kan. Kalau fikir lah. Ada, itu tahar. Kalau tahar kata. Pokok apa tak tahu. Dia kata apple. Apple. Jadi, kalau boleh jadi ulama Melayu pula kata, wah, geria kau, tadi kau, tak ada, tak boleh tahu, tak penting. Jadi usul tafsirnya, banyak kita dalam Quran ini, usul tafsirnya apa ya? Yang tak diberitahu itu tak payah ditahu. Usul tafsirnya, ingat pada itu. Cara-cara mengajar tafsir. Jangan awak mana-mana. Apa yang ditahu, ditahu. Wa mulkillah tambah walaupun tillah yamlah, dan suatu kerjaan yang tidak akan berubah-ubah. Maksud dari surga ni akan kekal. Hidup tu kekal, takut kerjaan berubah. Tak kerjaan berubah. Maknanya Nabi Adam makan pokok khuldi ini kerana apa? Nak duduk kekal dalam surga dekat dengan Tuhan. Ikhlas ke tak? Ikhlas lah cik. Itulah tak boleh akan kelapa. Ini yang baik kan? Jadi kita buat makhluk tu baik. Baik. Tak masuk neraka ke? Tak. Nabi Adam tak keluar pada surga ke? Kamu pun sini. Tak. Apa sinonim kita? Anak-anak tu masuk neraka ke tu? Nyanyi-nyanyi tu. Tak. Itu nak masuk neraka ke tu? Duduk puja tu. Tak kawin-kawin, tak makan-makan. Benar nyawa. Nanti bersolat. Bukan. Jadi niat yang ikhlas bukan boleh. Kamu ikhlas. Jadi ikhlas itu mesti
seperti mana Nabi ajar, di mana pada Allah mukhlisina lahu din. Ingat tak? Fa'akala minha maka mereka dua akan pokok itu. Wabadat lahuma maka zahilah pada mereka berdua. Lahuma itu mereka berdua. Huma. La untuk mereka, huma mereka berdua. Iaitu Nabi Adam dan istrinya. Sawatuma aurat mereka berdua. Wattafika cepat-cepat mereka berdua. Yaksifani menutupi alaihima ke atas aurat mereka berdua. Aurat mereka berdua. Min waraqil jannah daripada daun-daun pokok surga. Malu. Saja tu malu. Malu tu cepat ambil daun-daun pokok surga untuk cepat. Wa asa Adam maka derhakalah Nabi Adam Rabbahu pada Tuhannya. Pasal apa? Bahwa karena dia tersilap. Otomatis kan? Tuhan tahu itu. Makan hanya langkah saja panjang. Maka Tuhan pun silap. Tengok ni. Ayah, tengok. Bila Tuhan buat mari kita, maka dia kita akan beritahu kita. Kita apa? Wa man a'rada an dzikri. Siapa-siapa yang berpaling tak nak belajar zikri Quran aku, peringatan aku, Quran aku. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi orang itu ma'isyatan dhanka, iaitu satu kehidupan yang sempit. Dia berasa sempit, dia berasa payah nak buat kerja, payah dia. Tak tahu lagi. Payah nak buat kerja. Dia berasa sempit. Dia harta banyak. Tapi hati tak terterang, sempit itu. Itu panggil orang kaya. Ada satu orang kaya tu di Bukit Melawati. Bulan puasa panggil orang buka puasa. Dia buat masjid. Makan apa pakai jenis. Semua dia sponsor, tak ada yang buat nama dia seorang. Orang yang beritahu tu imam masjid. Imam terawih. Tapi dia bila buka puasa tu dia tengok belakang makan. Kerana bila dia tanya kenapa rasa tak makan? Saya tak boleh makan, dia tengok. Dia hanya berbilion dolar ada, berbilion ringgit ada. Tapi hanya boleh tengok orang makan. Pasalnya sudah tak. Siapa-siapa yang tidak ikut tak nak Tuhan kata wa man a'rada, barang siapa yang berpaling mana tak nak azikri daripada peringatanku. Apa dia? Ada ya? Ada. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka miliknya lah suatu kehidupan yang sempit. Itu di dunia. Di akhirat pula, wa nahsyaruhu, dan aku akan kumpul mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, ahma buta, yang tanya tadi. Tadi orang tanya tadi. Buta. Pasal buta Quran ni, buta isi kandungan, buta isi kandungan hadis, baki pada masa buta. Itu bayarnya. Maka dia pun kata, qala rabbi, maka dia berdoa pada Tuhan di mana masa. Doa di lepas pada mati ini tak mampu. Sama ada di mana mati, di dalam kubur ke, doa orang yang sudah mati. Dalam kubur ke, pada masa ke, dalam neraka ke, tak mampu kata. Maka dia berkata, qala rabbi, wahai Tuhanku, lima hasyabtani a'ma. Kenapa kamu kumpulkan aku di pada masa ini? Bangkit aku semula pada masa ini. Ada waktu dalam masa buta. Waktu kutu sesungguhnya aku dulu di dunia. Kutu ni ada aku dulu di dunia. Basira selek. Maka Tuhan kata, qala kadzalika.
Kerana yang demikian, aku sudah beritahu. Sudah demikian. Itu apa dia? Atakna telah diberi kepada kamu. Diberi mana ni? Baca kepada kamu. Ayat-ayat aku. Wanasi taha. Kamu lupa nak baca. Ayat lain, kamu sombong nak baca. Wakadzalika. Dan kerana yang demikianlah, kerana kamu lupa nak belajar inilah wahyu Allah Ta'ala inilah. Al-Yawma pada hari ini, kamu ni dilupakan oleh aku. Wakadzalika. Dan kerana yang demikian juga lah najzi kami balasi man asrafa, orang-orang yang melampaui batas. Melampaui batas ini syirik pada Allah. Kerana tafsir ayat tak belajar, hadis-hadis tak belajar, maka perintah Allah yang suruh, perintah Allah yang langgar, dia langgar. Suruh pelanggar, langgar pelanggar. Walam yu'min bi ayatina rabbih. Mereka sebenarnya tidak pernah beriman di ayat Rabbi, dengan ayat-ayat Allah. Mana tak beriman dengan Quran. Itu dia. Tak beriman dengan Quran. Maknanya tak belajar Al-Quran ini, tak beriman dengan Quran. Cara imannya beriman pada Quran. Lepas tu wala azab, dan di akhirat pula wala azabul akhirah, dan azab bagi mereka di akhirat pula azab tu asyaddu, yang lebih berat, wa abqa, yang lebih kekal. Jadi daripada ayat ni maksud usul tafsirnya ialah tak belajar isi Al-Quran ini, ngaco. Allah. Ya Allah ya terangkan. Kalau puji milikmu Tuhan yang telah beri hidayah kepada kami baca wahyu ini Tuhan. Jangan kata amin lah. Bila saya baca sama tahu amin. Jadi baik, buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf kan? Boleh dulu. Surah Al-A'raf ayat ke-40. Al-A'raf ayat ke-40. Surah Al-A'raf ayat ke-40. Al-A'raf ayat ke-40. Buka surat 150. Ah, 155. Cepat. Ayat ke-40. Ini ayat usul tafsirnya ialah orang-orang yang tak nak belajar tafsir Quran. Usul tafsirnya orang yang tak nak belajar tafsir Quran. Ini ayat dia. Tadi kena ni tadi. Ini ayat dia. Innal ladzina kazzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang menolak ayat-ayat kami. Dusta itu makna tolak dalam bahasa Arab kan? Bahasa Melayu kita maknanya tolak. Bahasa Arab mana dusta, bahasa kita mana tolak. Ayat-ayat kami, bila dia buat dosa, dia sudah langgar ayat-ayat Tuhan. Maka tu. Lepas tu kita tablih pada dia. Maka dia kata dah. Tapi ayat kami sini ialah ayat-ayat tauhid yang mengatakan
Misalnya doa ni kepada Allah Ta'ala saja. Jangan ada perantaraan. Bila dia buat, kita pelanggar. Jangan. Kamu sudah durhaka pada Allah kerana pakai perantaraan dalam doa. Bagaimana Kristian? Minta tolong Nabi Isa. Untuk akan doa pada Allah. Kita minta tolong beriman supaya baca doa kita. Pasal apa itu? Pasal kalau kita doa diri takut terhadap 5. Busta kata. Jadi bila ayat-ayat tauhid ni kita baca pada dia kata dia tolak ayat ni. Dia kata betul dah orang kata tu, tapi orang macam saya ni baca ayat tak pandai. Bahasa Arab tak berhenti. Saya pun jaga-jaga. Dia tolak. Tapi itu mana tolak dalam bahasa kita. Lepas tu wastakbaru anha, dia sombong dan mereka sombong terhadap wahyu Allah Ta'ala tu untuk dipelajari. Dia tak nak belajar. Jadi orang dah beritahu dah dia, tak boleh ni ayat kata gini. Dianya tak bertanya. Tak bertanya orang lain, tak belajar pada orang, tak belajar istilah ni. Tak jumpa. Muka surat 155. Wastakbaru anha, dan mereka sombong terhadap wahyu Allah Ta'ala, ayat-ayat. Arti anha itu sombong terhadapnya. Nya itu ialah ayat-ayat Quran. La tufattahu lahum abwaabus sama, tidak akanlah dibuka bagi mereka itu pintu-pintu langit untuk terima doa dia. Doa apa? Bukan doa minta ampun. Doa minta ampun ni open doa. Doa rahmat, doa minta hidayah buka. Doa ni tak tutup lagi. Doa minta ampun buka. Doa nak taubat buka. Doa nak minta hidayah buka. Doa nak minta projek. Maka projek tu tak lulus. Dia minta saya tak lulus. Apa dia minta dulu lagi? Ada setengah-setengahnya atau orang pergi semaya ajak di Mekah. Anak murid saya di Kelantan. Masa dia belajar lah. Projek besar. Dia lebih banyak. Takung baca doa di Malaysia. Angkat Mekah belajar. Baca doa. Saya bertanya. Dulu apa projek? Tak juga. Tak pernah dengar. Masa pilihan agama ni, orang atas tu punya adik ke Mekah. Buat murah untuk baca doa. Tak ada sama apa kan? Tak tahu. Kenapa tak nak doa sendiri ni? Tak boleh. Tak boleh. Jadi la tufattahu lahum, tidak akan dibuka lagi lah untuk mereka itu abwaabus sama, pintu-pintu langit. Ingatlah, siapa-siapa Tuhan buka, senantiasa buka, apa dia? Doa untuk minta ampun. Doa untuk minta taubat, doa untuk minta hidayah. Cuma orang yang Tuhan sil saja yang Tuhan tak buka. Waktu sil. Apa dia yang sil ni? Nak taubat pun dia tak minta ampun. Dia tak diberi, Tuhan tak campur dalam hati keinginan nak taubat. Mudah ya awak nak tahu. Awak tanya orang tak semaya. Awak tak semaya. Awak tanya dia, awak taubat ke awak tak semaya? Masa dia tak semaya, minta apa tak? Awak tak semaya. Dia akan jawab, tidak minta. Awak tak puasa ni, hari ni awak puasa tak? Awak ada minta apa tak puasa hari? Tanya saya. Saya tahu hati untuk minta ampun. Awak semua pun minta ampun. Ni lepas pada baca. Suami itu sih. Tidak gitu dulu. Belum ada ni.
Tak boleh juga apa ni? Dosa tak maya, tak boleh apa, tak boleh tahu. Kunci hati. Maka yang dia say sebenarnya, ialah orang-orang yang Tuhan kunci hati. Iaitu, Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah wa lahum azabun azim. Kami kuncikan di qulubihim marad. Apa? Qatamallahu ala qulubihim. Kami kuncikan hati-hati. Hati itu nak minta apa dia? Nak taubat kunci. Nak minta ampun kunci. Nak cari kebenaran kunci lah. Kalau dia mu'ala sam'in, pendengaran dia. Bila orang baca ayat Quran pada dia tak nak dengar. Dia tak nak dengar. Atau dia dengar. Kamu tengok dia dengar. Tapi sebenarnya kali dia tak dengar. Ada ayat dia. Nanti kita jumpa baca surah, kita jumpa ayat-ayat. Kemudian, pendengaran, wa'absorin, penglihatan. Dia tengok ayat-ayat Quran tu. Tafsir Quran dia tengok. Tapi dia tak nampak. Dia ada satu lidah ekstrak. Dia tak nampak nilai ayat itu dalam hati dia. Tutuplah tu. Dia tengok, dia dengar. Tapi seolah-olah dia tak tengok, dia tak dengar. Tuhan kata, kamu ni seperti lembu, kamu ni seperti anjing, kamu ni seperti babi. Ada orang Quran. Lepas tu ustaz pula yang tafsir, kamu ni seperti khinzir, kamu ni seperti binatang ternak. Lah. Waktu satu hari tak ada. Tak buka doa ni ada dua jenis lah. Nak minta ampun dia buka. Tetapi yang C punya tak buka dia. C punya tak buka dia. Nak minta ampun tak buka, nak taubat tak buka. Kalau benar tu masalah. Semua masalah kita ni kita tak tahu, orang yang punya C ni tak tahu. Maka hendaklah senantiasa tabligh pada dia. Anda tak tahu itulah. Wala yudkhilunal jannah, tidaklah dia boleh masuk surga. Tak masuk surga. Orang yang sombong nak belajar wahyu Allah Taala ni, ayat Quran bila dia tak kerti, kita banyak baca pada dia tolak. Lepas tu dia sombong nak belajar. Lepas tu wala yadkhulunal jannah, dan tidaklah dia boleh masuk surga hatta yarijal jamalu fi sammil qiyamah. Sehinggalah kalau unta tu boleh masuk surga jalur, bolehlah kamu masuk dalam surga. Tetap tidak tergana tu. Tak boleh masuk surga. Kalau unta boleh masuk surga, boleh kamu masuk surga gitu. Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, syukur kamu pada kami, syukur kami pada kamu ya Allah. Anda beri hidayah kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana, janganlah kamu kesat hati kami. Wa'da hidayatana, setelah kamu beri hidayah pada kami. Wa hab lana, dan kurnialah pada kami min ladunka, daripada sisi kami rahmatan, satu rahmat. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Allah Taala kamulah Maha Pemberi. Wa kadzalika, dan kerana tak nak belajar itulah wa kadzalika kaf tu li bayanil qamal. Kaf tu memberitahu kesempurnaan. Kaf tu sendiri maknanya zalika tu yang demikian. Kadzalika, kerana yang demikian. Apa makna kerana? Kerana sombong, tolak ayat Quran, kerana sombong nak belajar, najzil mujrimin, kami akan balas orang-orang yang dosa ini. Apa dia? Lahum min jahannam, bagi mereka daripada neraka jahannam tu mihadun, hampas. Bahwa fauqihim, atas mereka tu wawasin. Apa dia wawasin tu? Wawasin. Ya memang dia apa tu? Mihadun apa dah? Wawasin. Lapis. Yaitu
Apa yang dilapis yang dibuat daripada api. Ayat lain pula lahum min fawqihim di atas bagi mereka di atas kepala mereka. Gulalum minan nar. Lapis daripada api. Wa min tahtihim gulalum. Di bawah kaki mereka tu lapis daripada api. Bila kata atas bawah, maksud ayat Qurannya ialah semua kali. Ada ayat lain kata timur barat. Bila dia kata timur dan barat, mana semua kali. Bila dia kata timur barat, mana semua kali. Atas bawah, timur semua kali. Itu tafsir. Jadi bagi mereka lahum min jahannam, bagi mereka dalam jahannam mihadu, lapisan-lapisan. Wa min fawqihim, bagi bawah di bawah mereka, atas kepala mereka itu lapisan wawasin azab api neraka. Wa kadzalika, dan kerana yang demikianlah tak nak belajar tafsir Quran, tolak ayat-ayat Quran ini, najlis zalimi, kami balas orang yang zalim. Zalim ini ialah daripada Allah. Tak guna ayat Quran untuk tafsir isi kandung Quran. Yang paling sempurna sekali tafsir Qurannya, tafsir Quran dengan Quran. Yang kedua, tafsir Quran dengan hadis Quran. Yang ketiga, tafsir Quran dengan kata-kata sahabat. Sahabat ini belajar Nabi. Baik, balik pada surah Zumar tadi. Ada banyak ni tak? Kita sambung lain kali pula usul tafsir ni. Baik. Jadi yang nak diurainya ialah jadi polis tadi, walladzina takhudhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah awliya. Buka surah 458. Ayat kedua, ketiga. Surah 39 ayat 2. Muka surah. Surah 458. Tengok ayat dia. Iaitu walladzina takhudhu ala lillahi dinul qalim. Lepas tu ayat berikutnya ialah walladzina takhudhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil min dunihi, ini dia panggil tafsir lafzi. Makna dia itulah lain daripada Allah Ta'ala itu awliya. Awliya ini maknanya pelindung. Awliya mana pelindung? Penjamin, pemberi berkat, pemberi syafaat, penolong. Itu makna awliya. Awliya juga mana tu wali. Awliya juga maknanya jenis nabi-nabi. Jenis gitu. Awliya jenis nabi-nabi. Tapi yang dimaksudkan awliya di sini ialah pelindung. Bukan wali-wali ni. Pelindung. Penjamin, pemberi berkat, penolong. Dari penjamin, penolong, pelindung daripada siapa ni? Pelindung daripada orang itu boleh masuk neraka. Orang itu boleh masuk neraka. Mana dia lindung? Mana ada satu orang yang melindung dia daripada Allah. Ya Allah, saya lindunglah dia, saya jaminlah dia, janganlah Tuhan bunuh dia dalam neraka. Itu mana pelindung? Saya jamin dia, Tuhan jangan bunuh dia dalam neraka. Dia nak jamin ni pula dia sendiri masuk cara juga ni. Maknanya tak boleh jamin depan Tuhan ni siapa-siapa. Nabi sendiri pun tidak ada satu hadis yang mengatakan Nabi boleh jamin siapa-siapa. Melainkan Nabi kata, aku tak boleh tolong. Kamu masing-masing. Kita pula diberi faham, maksud Nabi kita ni akan beri jaminan kepada kita. Dipaham. Sebenarnya, ayatnya, maknanya ayat ini ialah mengambil daripada Allah Ta'ala pelindung. Jadi pelindung ni, dia tidak cari, minta tolong peminta sedekah ni.
Hamba abdi tak ni. Orang yang orang yang ada darjat di sisi Tuhan. Orang yang dikasihi oleh Allah. Kan? Orang yang nanti. Siapa aku sama kan? Jadi kita sama. Order kita yang sama. Tapi nak kitanya maksud ayat ni. Supaya bila dibaca ayat ni bergantung nanti ni lah Quran ni. Ayat lagu ni. Bukan ayat macam ni bukan sekali pun. Bergantung kali dalam Quran ni. Ni walladzina takhudhu min dunihi awliya. Ayat ni berpuluh-puluh kali lah. Kuih-kuihnya berpuluh kali. Saya rasa tak ada 100 kali. Ayat ni. Dia disebutkan Quran berulang-ulang kali. Ini pertama, ni kita cuba pertama mula-mula ya. Walladzina takhudhu min dunihi awliya. Dan orang-orang yang mengambil selain daripada Allah pelindung-pelindung, penjamin-penjamin. Kenapa saya sebut bisik-bisik gini? Sebab lain kali bila saya baca tak payah urai lah. Tak. Pasal ayat-ayat berulang-ulang disebut. Jadi min dunihi itu maknanya apa? Min dunihi itu sendiri. Maknanya ialah mana'budu. Min dunihi itu maknanya mana'budu. Iaitu akidah dalam hati, kepercayaan dalam hatinya ialah tidak aku sembah mereka ini. Tidak aku pada minta dia buat perantaraan dalam doa, dalam ibadah, dalam zikir kepada orang-orang yang dia puja, iaitu Nabi, Wali, malaikat. Ya, ada tiga jenisnya. Nabi, pasal Nabi apa nak? Wali, apa nak? Malaikat, memang apa nak? Cina pula. Cina pula datuk nenek dia. Dia masuk ke surga. Sebab dia puja tok nenek. Tok nenek dia puja tok nenek, dia pasal tok nenek dia masuk surga. Jadi macam di pejabat datuk haji itu adalah tukang sapu. Ada ketua setiausaha, ada setiausaha, ada sekretari, political secretary lah, macam-macam lah. Ada sebelah sekretari dia baca. Nak apa lah. Lepas tu ada typing, kan? Ada lah ke meja dalam pejabat dia. Kalau ramai-ramai itu yang paling rendah sekali kan tukang sapu. Tukang sapu galak meja. Office boy itu dia tinggi sikit. Tukang sapu ada. Tak. Jadi tukang sapu ni jumpa pada berarti. Jumpa. Tidaklah jumpa hari-hari. Tapi adalah terkepok tu. Tidak diplomasi ke, lemper ke, atau belum malam dia masuk jawab dia kan. Jumpa. Kan? Office boy, lagi kerak kan jumpa. Sekretari, lebih kerak lagi lah. Personal sekretari, itu paling kerak berjumpa. Tapi dalam ramai-ramai itu paling yang lemah sekali lah. Jadi Cina anggap untuk nenek dia tu duduk dalam surga, mana duduk dalam istana. Istana apa? Contoh istana. Contohnya pejabat datuk haji. Jadi dia pun bakar. Kita tengok dia bakar duit, dia bakar kereta, dia bakar rumah. Kepada untuk sama dia? Untuk nenek dia mati tu. Supaya untuk nenek ni lah, untuk nenek saya ni untuk saya. Nak kata tuk bukan tuk dah ni. 7 lapis dulu. Nama nak, aku tak tahu dah. Kan? Ni datuk ni anak cucu ni. Awak ni ada duit ni, bakar ni. Tak bakar takut tak apa. Kira duit. Kira duit, bukan kira bakar. Untuk bajet belanja di alam Ramadan. Untuk nenek dan belanja. Untuk belanja untuk nenek dia. Awak tanya tak saya? Ada. Pakai kereta. Dah dulu untuk nenek kita mati dah dulu. Dia bakar rumah-rumah tu. Jadi sekarang ni dulu kereta lembu. Dan ni Rolls-Royce lah. Rolls-Royce lah. Rolls-Royce atas. Pakai atas ni lah.
Ini untuk penggunaan atau ini guna desa. Jadi ada masalah ni. Ini tanah ni takut dulu rumah tak boleh kan? Dulu rumah kayu kan? Dulu rumah ni rumah batu tu buat. Sampai sebelum lobo kan? Ya salah lah, ya salah. Tujuannya apa? Anak tujuannya minta dulu ayah, nenek ni supaya dia jumpa Tuhan yang ada jumpa lah. Ada yang terjadi ni, kita sapu kan jumpa ya. Bila jumpa tu masa dalam bila selisih dalam tanah tu kan. Nah, selisih dalam Allah apa? Iaitu bantuan ni lah, ni permohonan itu nak ni. Dia anggap Allah Ta'ala itu dapat haji. Itu syirik dah. Dan dia anggap tok nenek dia ni bila dah duduk dalam surga, jumpa kat Tuhan. Allah, apa dah? Permohonan. Siapa dia ni? Tok nenek ni. Tok nenek yang rapat dengan Tuhan. Iaitu yang duduk dalam surga. Begitu. Dia si pula bisa tolong dengan tebu. Guru anak ni ada 10 tebu. Betul. Dia bagus orang tahu. Dia agama dia Shah Jahan tu ayah dia. Nama apa dia? Ayah Shah Jahan. Ayah Shah Jahan apa dia? Akbar the Great. Akbar the Great ni ada bini empat. Satu Hindu, satu Buddha, satu Kristen, satu Islam. Menteri-menteri dia Hindu ada Buddha. Jadi dia campur semua agama tu buat satu agama Dinul Haq. Asalnya nama Arab lah. Asalnya. Lainnya ni agama tu dipanggil di. Pasal Taj Mahal tu apa? Taj Mahal tu kubur yang comel dia no? Sampai nak bengkak negara. Jatuh saja bukan buat tu. Lepas tu siapa yang jaga kubur ni? Kafir. Tadi kafir. Terus jaga. Ya. Bangunan tercantik dunia Allah apa benda. Apa dia? Kubur. Betul. Piramid tu kubur ya. Itu kita sama ya. Puja kubur. Saya panggil penunggu kubur. Kan saya katakan penunggu kubur. Ada penunggu kubur. Ni penunggu dia apa? Ya. Baik, mana ayat ni? Mana bodoh? Tidak kami puja mereka. Karena tanya lagi pada tajuk. Kalau tanya lagi pada tajuk, saya kena urah. Urah tu apa dia? Tanya berdasar pada ayat yang saya baca. Nak tanya soal lain, kita tanya pasal. Mana bodoh? Itu tidak kami puja mereka. Tuhan Natal Louis. Cina. Ya, Kristiannya tidak perlu patri tidak perlu Nabi Isa, atau patri tidak perlu Siti Maria, atau patri tidak perlu contoh lah formo, yaitu sahabat Nabi Isa. Kita tidak perlu Nabi Muhammad. Lagi, wali-wali, untuk imam. Kalau untuk imam tak boleh, kita ambil jamaah masjid. Kamu masjid, kalau 40 orang tak kalah, tak ada yang berkat. Okey, kita kata gitu. Nak tu, nak ke apa dia makna tu? Nak kaya satu yang berkat tu. Iaitu mana bodoh tu. Tidak kami nak mereka tu. Nak puja dia. Nak minta tolong dia tu. Illa, tidak lain, tidak bukan. Liqarribuna ilallah. Melainkan tujuan untuk menghampirkan diri kami pada Allah. Bukan nak dia, nak. Oleh karena Tuhan sayang kepada nabi-nabi ini, wali-wali, pada orang yang masuk surga, yang mati baik ni, kedua ni, untuk guru ni. Oleh karena Tuhan sayang kepada dia, maka kita sayang kepada guru tadi, wali tadi, nabi tadi, malaikat kau, maka itulah Tuhan sayang kepada kita. Ya. Jadi baik pada dia ibarat macam dunia ni lah. Macam dunia ni. Ibarat apa? Kalau baik ingat dia semua tu boleh projek. Contohlah. Dulu masih dan ni
Rosmo. Baik dengan Rosmo boleh buat aja. Kalau tak boleh baik dengan Rosmo, boleh baik dengan ketua dia utama. Private secretary kita. Oleh karena kita baik dengan dia tu jadi Datuk Haji itu jadi terkesan. Terkesan itu boleh jadi karena dia manusia. Kan? Terkesan itu boleh jadi karena Datuk Haji itu manusia. Oleh karena kita baik dengan bini dia, Rosmo tu. Jadi bila kita ni kena tangkap ke polis, maka Rosmo berkata, bang, kawan saja tu. Dia kata gitu tu, Datuk Haji ada kata saya kepada Rosmo, maka okey, nanti balik tu video. Stop dah. Jadi dia anggap Allah Ta'ala pula. Anggapan gini, bahawasanya Allah Ta'ala ni terpedaya. Boleh kita bodek. Itu makna dia. Boleh kita bodek Allah Ta'ala ni supaya sayang pada kita dengan cara kita bodek orang yang ada saya. Apa dia? Nabi. Lagi wali. Lagi tunggu orang mati baik. Penjual. Cina pula. So tengok dia yang ahli syurga. Jadi tujuan puja dia macam nak suruh rapat ke Allah Ta'ala. Nak rapat macam mana? Rapat yang boleh. Inilah syirik asna. Yang diajar dulu kita ni syiriknya menduakan Tuhan. Syiriknya menduakan Tuhan. Yang syirik sebenarnya guna orang supaya boleh bodek Allah. Dia kata boleh bodek Allah tu dah salah. Sebab tu dia kata kita doa tutup dah. Tapi mereka Nabi apa? Itu tak. Dia akan berkata. Dia kata gitu kan? Tak. Itulah syirik asna. Maka mindu ni makna dia nya mindu ni. Bila awak jumpa ayat mindu ni saya kali makna dia nya ialah tujuan puja walladzina takhadhu min dunihi awliya. Maknanya kalau kita tafsirnya lain kali saya akan tafsir lagi. Walladzina takhadhu min dunihi. Orang-orang yang mengambil selain daripada Allah dengan tujuan menghafal diri pada Allah. Tujuannya itu Nabi wali zakat untuk menghafalkan diri dia pada Allah. Serapat-rapatnya. Inilah syirik. Lepas tu ayat berikut nak viral lah. Apa dia? Innallaha yahkumu bainahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan buat keputusan, kehakiman. Bainahum di antara mereka, limahum terhadap apa yang mereka dulu di dunia, fihi terhadap perantaraan ini. Fihi itu rujuk pada perantaraan. Dalam bahasa kita dipanggil tawassul. Tawassul perantaraan. Yahtalifu berselisih. Satu kata minta tolong tanya ahli, tanya usaha, tanya asal tu Syiah tu boleh apa? Boleh masuk surga. Boleh segala perkuliahan boleh. Lepas tu akhirnya boleh masuk surga pula. Kita ahli sunnah yang kata buat tu lah dirinya. Kristian pula dia guna Nabi Isa. Perantaraan Nabi Isa tujuan tak surga juga. Bila Nabi Isa tu untuk keperluan dunia. Syiah minta dengan nak ahli sana usaha sana untuk keperluan dunia dan akhirat juga. Bapak Habib minta dulu Nabi Muhammad, minta dulu Nabi, wali-wali, nekat. Kalau cakap aja dia akan cakap wali-wali, nekat. Lepas tu salah pada dia, atas tengok pada dia. Itu Bapak Habib. Bapak pondok di kelas ada pula. Nabi, wali, nekat, lupa Nabi juga. Dan Habib ni serupa dengan Syiah. Dan Syiah tu serupa dengan Kristian. Serupa ya Bapak. All in one. Baik, awak buat kalau ada petang, awak buat paper boleh? Boleh kan? Minta. Awak gini.
Saya kata awak tulis. Awak tulis kan? Awak buat line kan? Awak buat line, buat table kan? Table kan? Kalau ada whiteboard, tak apalah. Tulis dulu. Tak ada. Allah. Tak cinta ni. Tak kena air. Sebelah atas, awak buat line banyak line itu. Buat line itu. Pertama sekali awak tulis itu ya Christian atas satu. Banyaklah ada 10 logo, 10 line itu. Tulis itu Christian. Yang kedua Yahudi. Banyak awak 10 line. Bagi dua lagi. Tulis dulu reka-reka. Lepas tu balik tulis balik lah. Ada whiteboard masalah ni. Kristian, Yahudi, Musyrikin kok. Lepas tu Syiah. Lepas tu Habib. Tasawuf, orang tarikat. Tarikat ni semua jenis tarikat. Dia lagu ni. Semua jenis tarikat. Kumpulan. Tarikat. Lepas tu akhir sekali tulis itu Ahli Sunnah. Akhir sekali Ahli Sunnah. Apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang langkah Ahli Sunnah. 7. Ahli Sunnah yang 7 kan? Tak apalah dia ambil buat tu lah. Si boleh pun tu boleh. Hindu, Buddha. Kalau boleh pun lagi. Hindu, Buddha. Maksud saya nak tulis ni, saya nak sebut ni. Hindu, Buddha. Buatlah kolom mana pun, buat kolom. Okey? Yang pertama, Tuhan. Ni, kolom sebelah sini. Tuhan dia. Tepi yang ini. Tepi sebelah sini, Tuhan. Tuhan dia siapa dia? Tuhan. Jadi, awak pun bawah tajuk Tuhan, kita nak tengok itu Yahudi. Tuhan dia siapa? Allah. Kristian, Allah. Musyrikin, Allah. Musyrikin bukan? Allah. Syiah, Allah. Habib, Allah. Tarikat, Allah. Buddha, Allah Ta'ala juga. Ataupun setengah kata Buddha ni. Hindu, Allah juga. Ataupun Tuhan yang satu. Ahli Sunnah, Allah juga. Tuhan. Apa tu? Tiga. Allah kata. Kristian, Buddha dengan Hindu lagi ada dua jenis. Satu dia kata Allah Ta'ala Nabi ialah Shiva. Dia tanya Shiva siapa? Dia Tuhan mencipta gini. Lupa Tuhan mencipta. Nama tanya lain. Ada juga yang kata Tuhan yang satu ataupun Tuhan Allah. Awak tu tulis itu Confucius berlaku juga. Confucius. Tuhan dia Allah Ta'ala. Semua nama Cina. Kalau Confucius nama Cina. Mari nak sebut oleh Salsi. Awak tanya tak saya, awak jumpa tu, dia semua Tok Pekong. Tahu tanya. Tuhan awak nama apa? Dia akan sebut nama Cina. Lepas tu sifat dia dengar ke tak? Dengar ke tak? Dia kata dengar. Tahu ke tak lagi? Tahu. Melihat ke tak? Melihat. Beri rezeki pada kita. Mengurus bertabir. Beri zakar. Karena Tuhan. Nama saja lain-lain. Baik. Lepas tu, doa pula. Berdoa. Cara berdoa. Perantaraan. Kristian perantaraan dia Nabi Isa. Yahudi perantaraan dia Nabi Uzair.
Uzair ini anak Tuhan. Pasal ada surah Baqarah, Nabi Uzair ini dimatikan 1 tahun, kemudian dihidupkan semula. Surah Baqarah. Apa surah Baqarah? Kalau seperti lah nanti awak belajar, kalau seperti mata lah, dengar ya lah, kalau belajar lagi, tak apa lah. Mungkin tahu dia mau belajar lagi. Lepas itu musyrik muka. Perantaraan dia, lah kita mana? Syiah, perantaraan dia 5-12 dan Ali dan Uzair ternyata Habib. Habib ini Nabi 5-12. Yaitu kena Ali dan Uzair ternyata 7 dan 7 dia lah. Siapa tadi ada apa? Habibnya Nabi Muhammad, Nabi, kalau Nabi, kalau wali-wali, saya Abdul Qadir Jalani lapornya. Lepas itu para nekat. Tarikat lah, tarikat lupa. Tapi bila dia panggil. Pondok Kelantan, pondok di Kelantan. Kebanyakannya nak punya kok. Kumpulan tasawuf, tak punya kok. Persilatan lah punya kok. Oke. Tarikat lah punya kok. Allah sekali ahli sunnah tidak ada perantara. Tandanya itu apa-apa lah. Nabi itu dia tak wangi. Cara berdoa. Hindu nggak mudah, dia minta doa. Hindu dia minta dulu dengan dewa. Anak minta dulu dengan sami. Perantaraan saminya pula dengan dewa. Macam nanti perantaraan dia adalah dewa. Buddha pula perantaraan dia Buddha sendiri ataupun Tokca yang sudah mati. Tokca yang mati. Baik. Orang yang hidup lah. Apa dia? Wahbi tak ada darah pasal dia kena ada tubuh. Syiah dia ada tubuhnya. Kena ada tubuh. Lepas itu kan ada pengikut. Siapa dia tubuh Wahbi ni? Siapa dia? Siapa dia pengikut Wahbi ni? Siapa dia ya? Tak ada apa. Nanti. Awak jangan dengar baik-baik ni. Kita kata Arkam ada Syari. Kan? Ada pengikut Arkam, Tabligh, Nizamuddin, pengikut dia. Syafi'i, mazhab Syafi'i, ada Imam Syafi'i, ada pengikut dia. Maliki, ada itu juga. Hambali, ada itu juga. Wahabi ni, tu guru pun tak ada, anak murid pun tak tahu siapa. Iaitu satu fitnah, satu benda yang untuk lari pandangnya. Untuk lari. Saya tanya, tapi tahu awak kan? Tarikat ni, tu guru nama sekian, anak murid nama sekian, anak ni anak murid. Tak masak lah betul. Bukan? Wahabi siapa dia? Tu guru. Tak ada tu guru. Anak murid, siapa dia anak murid dia? Pengikut dia tahu. Siapa? Awak pergi ke Saudi kata, saya pun tak tahu. Orang kata pokok Saudi kata, saya pun tak tahu. Tak ada, ni sektor lah kau. Untuk alih fokus. Baik. Lepas tu tadi perantaraannya. Lepas tu orang hidup pula. Orang yang hidup. Perantaraan orang hidup tulis itu. Itu perantaraan orang hidup. Yang tinggal itu perantaraan orang hidup. Yaitu kalau Kristian orang hidup dia perantaraan dia ialah padri. Yang hidup itu padri. Padri inilah akan beritahu kepada Nabi Isa atau Siti Maryam. Yahudinya pula yaitu dia pendeta Yahudi. Tok guru. Tak guru. Yahudinya tok guru. Ramai. Tok guru lah. Tok guru ni akan beritahu kepada Nabi Uzair. Musyrikin kau. Minta tolong apa? Abu Talib.
Abu Talib juga guru tu. Tak tahu dah. Awak tak pernah dalam Nabi Abu Talib kata, jangan kamu kacau anak saudara aku tu Muhammad tu. Jangan kacau. Semua musyrik tu semua salah ke? Dia ada tentera ke? Ada. Dia orang gerebek ke? Tak, dia tua dah. Siapa? Tok Guru. Bila pada tu, ayah dia Abdul Muttalib, Datuk Nabi. Lepas pada Abdul Muttalib tu, siapa dia? Abu Talib ni siapa? Abu Sufyan. Abu Sufyan tu kerana Abu Jahal, Abu Lahab tu mati ya. Kalau Abu Lahab tu tak mati, Abu Lahab ganti Abu Talib tu. Orang alim. Tak tahu dah. Tak tahu ni lah kita tak faham agama ni. Kita ingat penjahat biasa gitu ya. Yang perlu tahu saja ni Abu Talib, Abdul Muttalib, Abu Sufyan, Abu Lahab dan sebagainya. Lepas tu Abu Lahab ni baik ki apa tu? Tak tahu ya. Dah, ke Kaabah tu pun dah butuh. Nabi kami dengan sebagai kat batu tu. Kat batu tu semua kabilah-kabilah Arab angkat guna kain ganda tu untuk angkat patut ada apa kan. Lepas tu Nabi seorang dia letak di depan dia. Kan? Duit Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada semua ada. Masjid Aqsa, Masjid Haram. Sudah ada dah. Masa tu. Apa dia buat? Masjid ni buat mati, masuk neraka sekali. Pasal? Tuhan tak buat kira, pahala besar bukan main lagi. Buat apa? Buat Kaabah tu. Buat Masjid Aqsa, Masjid Haram. Tapi syirik ni batal. Alright. Yang tiga, yang keempat, apa dia? Syiah. Syiah ni Ayatullah. Pokok Ayatullah dia. Pokok tu dia. Perantara. Dia jumpa Sri-Lanka. Gitu lah juga. Habis. Yang keempat, Habib. Habib tunggu je. Tarikat tunggu je. Pokok-pokok tunggu je. Hindu, tidak dulu. Kami. Buddha, tidak dulu. Baca. Baik. Cara berdoa lah. Cara berdoa. Nak cara berdoa. Tulis cara berdoa. Cara berdoa. Kristian minta dulu dengan Padri. Padri mana dia beritahu masalah kepada Padri. Semua masalah dia dan ajak dia kepada Padri. Kemudian siapa yang baca doa? Padri baca doa. Jadi yang hidupnya perantaranya kepada Padri. Ajak diberitahu kepada Padri. Ajak diberitahu kepada Padri. Ajak diberitahu kepada Rabai. Ajak diberitahu kepada Abu Talib Persyuki. Ajak diberitahu kepada Ustaz-Ustaz Syiah. Orang Syiah. Ajak diberitahu kepada Ustaz-Ustaz Habib. Ajak diberitahu kepada Ustaz-Ustaz Tarikat. Ajak diberitahu kepada tunggu-tunggu pondok. Ajak diberitahu kepada Tok Sami. Kristian. Apa? Hindu. Ajak diberitahu kepada Tok Shah. Itu Buddha. Syekh Faisal. Dia punya Syekh Faisal. Apa dia? Dia punya Tok Guru dia Faisal. Sing. Faisal. Faisal. Ahli Sunnah tak ada. Lepas tu last kali. Cara siapa yang baca doa? Siapa baca doa? Ajak ni ajak orang tu. Siapa yang baca doa? Yang Kristian yang baca doanya Padri. Lepas dia tahu yang baca doanya Padri. Yahudi yang baca doanya Rabai. Yang Syiah, Musyrikin yang baca doanya Abu Talib dan sebagainya. Syiah yang baca doanya ialah ustaz-ustaz dia.
Habib yang baca doa, ustaz-ustaz dia. Tarikat yang baca doa, ustaz-ustaz dia. Pondok yang baca doa, guru-guru dia. Hindu yang baca doanya, kami. Buddha yang baca doanya, baca. Sudah baca doa, dia ada sekali ke? Semua ada sekali ke? Ada sekali ke yang nak doa dengan yang berdoa? Ada sekali ke? Doa pula kepada siapa? Itu dia. Pada siapa? Doa ni kami akan beritahu kepada dewa, dewa ni beritahu kepada Allah. Kristian beritahu kepada Patri, beritahu kepada Nabi Isa atau Maud dia Siti Maryam. Dengan tujuan untuk beritahu kepada Allah. Itu kefahaman itu lupa ya Rasul. Yahudi beritahu kepada Nabi Rabai itu beritahu kepada Nabi Uzair untuk beritahu kepada Allah. Syiah beritahu pada ustaz dia beritahu kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Uzair, Sayyidina Uzair, Sayyidina Uzair ini akan beritahu kepada Allah. Lagi Habib beritahu kepada ustaz dia beritahu kepada wali-wali tadi, nabi-nabi itu. Tarikat pula begitu juga. Pondok pula begitu juga. Sikh pula begitu juga. Apa dia? Syiah Hindu beritahu kepada kami itu beritahu kepada dewa beritahu kepada Allah Ta'ala. Yang menyempurnakan hajat, semua saya boleh bawa tu. Yang menyempurnakan hajat, tajuk tepi. Yang menyempurnakan hajat, Allah belakang. Allah belakang. Lepas pada Allah belakang, bayar duit ke tidak? Bayar duit ke tidak kepada perantara ni? Kristian bayar kepada padri. Iaitu orang yang nak ajak ni bayar pada padri baca doa. Yang Yahudi bayar kepada Rabai baca doa. Musyrikin bayar kepada Abu Talib. Syiah bayar kepada ustaz dia. Habib bayar kepada ustaz dia, mai ajak. Tarikat bayar kepada ustaz dia yang mai ajak ataupun guru. Tarikat pondok pula begitu. Ahli sunnahnya doa direct ke Tuhan. Hindu bayar RM2 kan? Saya tanya, RM2 dia bayar, mai ajak. Doa. Balik ni awak pergi tanya, Hindu mana-mana awak tanya, betul ke tak? Semua jawab serupa lah. Maka syirik ni serupa belakang. Tak kira Islam, tak kira kafir. Syirik ni serupa. Maka syirik gini ni kufur pada Allah. Tak kira lah buat tu sorga ke, tu ustaz sorga ke buat, ataupun ramai ke, serupa lah. Tak kira sama. Awak bega ke, perdana ke, tak kira. Cerita dia ni serupa ni. Awak buat, serupa itu tu. Saya pun dia panggil common denominator ni. Hindu macam ni, Buddha lagu ni, Syiah lagu ni, Habib lagu ni, Kristian lagu ni. Kecuali ni ya, Sikh ya tak kena bayar. Saya tanya, Sikh tak kena bayar. Lepas pada doa. Dia kata apa pasal? Mana boleh bayar doa? Dia kata, itu tak ada betul hati bilamnya. Sikh kata. Habis saya bertanya, habis itu apa panggil kan? Dia jaga Faisal. Faisal tu apa mau makan? Oh, itu kita bayar bulannya sama dia. Bayar bulan dah. Jadi kerja yang tu lah kat doa, yalah. Sudah bayar dah kan? Gaji pokok sudah beri dah. Kan? Awak cari tanya tak saya? Kan? Saya nak tanya ni. Semaya ajak ni serupa pada ni. Bayar tak bayar lah. Serupa yang lakar. Cara tu lakar. Pasal apa orang yang suruh semaya ajak? Pasal apa? Dan jangan lagi tajuk. Tajuk apa? Semaya ajak tu. Hujan tu semaya istisqa. Lagi tajuk tu. Ni. Semaya ajak. Antara tu lakar. Dia tidak ada doa yang selain dari Iyyaka na'budu wa
Wa iya kena tanya ayat Quran. Kau tak baca ayat ini? Kepada kamu saja Tuhan aku sembah. Lepas itu kepada kamu saja Tuhan aku nak minta pertolongan. Cuma tanya minta pertolongan kita ni awal lemah dengan minta pertolongan dari merah. Satu dua. Pengakuan kita tu. La ilaha illallah. Tidak ada lagi yang layak aku sembah melainkan kepada Allah. Tidak ada lagi yang layak aku puja melainkan kepada Allah. Tidak ada lagi layak aku buat ibadat melainkan kepada Allah. Tidak ada lagi tempat aku layak berdoa melainkan kepada Allah. La ilaha illallah. Betul? Tak? Ayat Quran pula. Itu hujah hakal apa lagi tu? Tadi ayat Quran sikit ayat 62 ayat 6. Lepas tu ayat Qurannya. Wa qala rabbukum surah Amin. Ghafir. Ayat 60. Ayat 60. Wa qala rabbukum dan berkata Tuhan kami. Public announcement dan berkata Tuhan kami. Wa qala rabbukum surah Amin Ghafir ayat 60. Ud'uni buka. Yang tutup dah ni. Belah dah ni. Baca surah 40. Lepas pada surah Ghafir atau surah Zumar mana? 40. Lepas pada Zumar. Allah 40. Ayat 60. Buka. Oh, kita mari dalil lah. Kau ni bukti lah kau. 47. Wa qala rabbukum ayat 60. Wa qala rabbukum dan berkata Tuhan kami, ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku sahaja. Astajib lakum, maka aku akan perkenankan doa kamu. Public announcement. Doalah pada aku perkenan doa kamu. Saya kata, hari-hari kita pun dengar ni. Doalah pada Tuhan saja. Pasalnya bahasa Melayu kita, doa pada Tuhan, Tuhan makbul doa. Bahasa Melayu itu tak tepat nak tafsir ayat. Doalah pada Tuhan saja. Iaitu ia akan na'budu, sembahlah kepada kamu saja Tuhan aku sembah. Kita nak bubuh saja tu. Pasal nak bubuh saja tu tak tepat kan. Jadi kalau orang lain kepada orang lain pun kita sembah juga, kepada Allah sembah juga. Jadi gitu. Kalau kita kata kepada Allah Ta'ala saja, menepati. Kita panggil tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala. Saja, dia saja ya, orang lain tak nak. Oh, pegang betul. Wa iya dan nasta'in kepada kamu saja Tuhan aku nak minta doa. Kalau awak tak bubuh saja, awak kata, oh, jadi sembah kepada orang lain, boleh juga kan? Nak baca doa. Sedangkan yang menyempurnakan hajatnya, apa? Allah Ta'ala saja. Ada orang lain yang boleh menyempurnakan hajatnya. Tak boleh. Dan bila dia saja yang menyempurnakan hajat, dia awak pergi berguna perantaraan pun. Tak derek saja. Yang penting ayat dia. Qala rabbukum dan berkata Tuhan kamu. Ud'uni astajib lakum. Doalah pada aku saja. Astajib lakum. Aku akan perkenan doa kamu. Innal ladzi wani ayat wani. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dalam ibadat dia. Zikir dia, ibadat dia, sembahyang apa untuk baca doa tu, dia pandai sombong. Dalam ibadat untuk baca doa tu, pergi minta tolong orang lain juga. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Sombong dia, aku tu minta doa pada aku saja, aku pakai rokal juga. Nak rasa aja. Maka Tuhan kata, saya dahuluna, aku akan masukkan dia. Jahannam dalam neraka Jahannam. Dakhirin minarin. Mana buat bayajak tu, perangkat air tu. Maksudnya aku tak tahu. Masalah besar Malaysia kita ni, ialah semua pakai buat. It has been legitimized. Seperti kalau awak boleh pergi ke Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan. Sudah semaya ni imam minum arak tak. Dia tak tahu minum arak ni sudah haram, dia tak tahu. Sudah akad nikah kahwin tu minum arak bakar. Enggak imam-imam sekali.
masyarakat Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan. Minum arak ni sudah tak tahu dah haram. Pasal imam peminum juga. Okey, saya dan. Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan. Kyrgyzstan kan gini tantang lah tangga. Belarusia. Tak ada. Dia tidak tu. Dia tak tahu dah lagi syariat bahawasanya minum arak tak boleh. Sebab dia dijajah oleh Khomeini itu sudah baru 70 tahun ya. Madrasah dan masjid Imam Bukhari dan kubur Imam Bukhari ada tu. Sudah nikah kahwin, sudah siap kahwin. Tak nak tu berkah untuk boleh mudah dapat anak belakang lagi jadi kahwin pun kekal. Bawah keliling kubur Imam Bukhari. Imam Bukhari ajar kan? Sudah ajar. Si ada lagi di Lonely Planet ada. Tak tengok ke lawak nanti. Tengok. Dah lah dia negara lah tengok. Dia tidak cerita adat ni, cerita kafe ni. Jangan. Jangan tukar. Jangan. Ini kuku pada Allah Ta'ala. Dia benda ni dibuat. Dia start dengan bidang. Sikit jadi orang biar jadi lagi. Di Kelantan sana saya ajak untuk anak sekolah ni di Tangok. Di Tangok ni lah kompleks sekolah-sekolah. Di mana situ ada sekolah-sekolah teknik dan kapal. Ada 5. Sekolah-sekolah canggih lah antaranya di Tangok baca. Nak biasa tu saya ajak satu hari dah. Dia bapak mungkin dia bawa bekalan air ada sekolah, macam lah. Terutama roti, ada telur, ada budak-budak tu Maggi, budak-budak tu makan bukan? Letak di sini. Bukan air dah. Makannya sekali, tak tepat dah. Awak tak tahu ni, bila awak mengajar ni awak akan nampak ni mula ada ni ada sini. Dulu ni air lah, tak tu. Untuk air untuk jadi otak lah macam-macam lah. Letak dengan Maggi dengan apa ni? Cuma kena buka. Kata buka tak masuk. Tu percaya pun satu hal pun. Saya rasa 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi budak duduk depan. Supaya kan enggak ada budak dulu. Sikit lagi. Ini biarkan lagi. Budak tu letak depan dan kita pesa ni memang ada situ lah. Ustaz lah ajar kalau budak tu tak ingat pesa tak akan tulis lagi. Astagfirullahaladzim. Ini kepamai tu nak tak boleh saya nak kata. Akan ada satu hari di mana budak tu yang nak disemaya ajakkan tu akan duduk depan. Mana nak kahwin tu duduk depan imam. Maka kita bakal semaya ajak lah ke ngadak ke orang nak kahwin tu. Itu boleh bawa. Tak bawa. Ada memang ada buat lah tu lah. Masih negara buat tak semua air tidak kan. Kalau tu nak kalau ajak ke mana? Ini ya. Bukan tanah tak buat. Itu perantara doa. Itu perantara doa ya. Yang perantara lain ada lagi perantara lain. Misalnya kita nak buat tahlil. Tahlil ni karya bid'ah. Maknanya usul tafsirnya ialah sembah berhala adalah bid'ah. Pasal Nabi tak ajar kan sembah berhala ni Nabi tak ajar. Ada perbuatan tu bid'ah. Menyembah berhala tu kafir. Dua perkara yang lain-lain. Menyembah berhala adalah bid'ah. Tak.
Perbuatan menyembah berhala adalah bid'ah. Pasal tidak diajar oleh Nabi. Menyembah berhala, perbuatan menyembah berhala sendiri. Tapi bermakna bid'ah ni, dalam bid'ah ni ada syirik kafir, ada syirik besar. Jadi maulud, apa maulud dah? Apa maulud mati ya? Maulud mati tahlil itu perbuatan itu bid'ah. Syirik tu mana? Dia mesti ada syirik tu lagi. Jadi lagi dia duduk sekali. Syirik tu mana? Jadi ustaz hadis ahli sunnahnya kata perbuatan ni Nabi tak buat. Ada dalam hadis. Maka perbuatan itu bid'ah. Betul tak? Betul. Itu ustaz hadis kata. Ustaz Quran kata lah lain. Ustaz yang ngajar tafsir Quran, ustaz yang mengajar tafsir Quran tidak ajar itu. Ustaz yang ajar tafsir Quran dia ajar dalam tu ada syirik pada Allah. Apa dia? Nak tak baca. Nak tak tahlil. Bila hadatin kepada Muhammad Al-Mustafa, Nabi Muhammad yang terpilih. Panggil kepada atas surat. Kepada kan atas surat itu. Al-Mustafa Muhammad Al-Mustafa yang terpilih. Apa dia? Siapa lagi? Wa ali ada keluarganya. Ini lagi bertua lagi. Anak saudara bini, anak bapak saudara bini, anak cucu dia. Wa ashabi. Wa ashab mana semua sahabat Nabi. Sahabat Nabi ada 140,000 orang. Ada setengah kata 124,000 orang. Masa dia meninggal. Semua sekali. Kepada Nabi Muhammad, isteri dia, bini dia, keluarga dia, dan segala sahabat anak murid dia. Anhum daripada mereka. Syai'ul sesuatu aku nak. Apa dia? Nak apa? Nak selesai itu tak. Iaitu Nabi memang tak buat, sahabat memang tak buat, tapi selesai ini untuk Tuhan approve yang kita nak buat. Itu dia bilang. Anhum daripada mereka, syai'un berkat aku nak. Itu berkat. Minta berkat daripada Allah Ta'ala itu dia kata. Lillahi Ta'ala mengatakan benda tu buat tu kerana Allah. Sedangkan Allah Ta'ala tak ajar. Nabi pun tak ajar. Kata tu dusta pada Allah. Syirik yang kedua. Syirik yang pertama ada lagi. Apa dia? Panggil Nabi wali mereka tu. Panggil Nabi, keluarga dia dan isteri-isteri dia dengan sahabat tu. Dia panggil seru. Seru tu syirik pada Allah. Tiga. Al-Fatihah. Lepas tu Al-Fatihah. Ambillah Fatihah ni sebagai upah atas berkat yang kami minta. Itulah Nabi yang bagi Nabi seorang ke nak pasti apa-apa ke bagi tamu raja itu ambillah macam mana tak buat. Pasal wajib cerita atas tawasul tepat. Itu dipanggil tawasul. Ini ayat tawasul itu adalah mana bodoh. Tidak kami panggil dia, puja dia, atas tewa pada dia. Illa mereka liyuqarribuna ila Allah. Mereka nak suruh sampai ajak kami pada Allah. Zulfa serapat-rapat. Understand kan? Jadi kalau kita tahu tetapi memang perbuatan itu video. Kita ajak tu ya. Syirik itu mana? Ada satu lagi dirinya pergi kata Tuhan nak gadget juga. Benar ni walaupun Nabi tak ada. Dia kelima. Itu pahala tu akan sampai kepada penerima. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wa ikrah kami di pada usaha kami belajar ini. Wansurna bantulah kami. Innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.